Selamat petang, salam sejahtera. Ulas jangan tak ulas, bongkar jangan tak bongkar. Ulas jangan malu-malu, biar semua orang tahu dan semuanya terlonde. Hari ini aku nak bagi tahu kamu, beberapa hari lagi UMNO mungkin akan diharamkan. Detik 16 Julai makin hari makin hampir. Cerita tentang perlembagaan UMNO yang telah dipindah dalam PAU, yaitu pemilihan hanya boleh diadakan selepas 6 bulan PRU diadakan. Sampai hari ini tidak ada apa-apa ura-ura, tiada berita, tiada susulan cerita daripada ROS, yaitu badan yang meluluskan perlembagaan dalam suatu pendaftar pertubuhan di Malaysia. 16 Julai ini penentuan apa? Jadi penentuan kepada sejauh mana UMNO masih boleh bertahan. Dan 16 Julai ini sekiraanya ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO semasa PAU, yaitu pemilihan parti hanya diadakan selepas 6 bulan pilihan raya, ini akan membawa satu derita besar kepada UMNO dan juga khususnya kepada Zahid Hamidi dan kawan gengnya. Kerana sekiranya ini bermaksud pemilihan UMNO perlu wajib diadakan pada atau selewat-lewatnya bulan Disember ini. Sekiranya itu tidak berlaku, bermakna UMNO bakal berdepan masalah diharamkan. Apabila diharamkan, bermaksud semua ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, YB yang ada di UMNO terpaksalah mencari parti baru kalau itu berlaku. Namun yang mengejutkan adalah belum pun sampai, kita sekarang bulan Julai, tinggal 10 hari lagi kita akan tahu keputusan daripada ROS meluluskan atau tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO ini. Tapi belum apa-apa lagi, nampaknya Ahmad Maslan sudah ada jalan penyelesaiannya. Ahmad Maslan sudah mengumumkan sekiranya ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO tersebut, Ahmad Maslan mengatakan UMNO ada strategi lain jika ROS tidak lulus pindaan, kata Ahmad Maslan. Jadi jangan kamu pergi mana-mana karena kita akan ulas apa strategi yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan ini. Anda boleh tinggalkan komen kamu berkaitan dengan isu ini. Adakah ROS akan meluluskan pindaan perlembagaan UMNO? Karena siapa yang pegang ROS ini? Kementerian Dalam Negeri. Siapa menterinya? Hamzah Zainuddin. Daripada mana? Parti Bersatu. Kalau kemarin dulu Puan mengatakan, atau kalau saya tidak silap, saya tidak pasti siapa, tetapi ada seorang ahli UMNO mengatakan bahawa adakah ROS kini menjadi senjata politik. Kita tidak tahu adakah akan menjadi senjata politik, karena sekarang ini macam-macam boleh kita lihat di dalam politik Malaysia, sehingga kan ada yang mengatakan ini dan itu. UMNO mendakwa melalui Setiausaha Agungnya, yaitu Ahmad Maslan, mendakwa mempunyai pelan seterusnya jika ROS atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan bagi membolehkan pemilihan parti diadakan 6 bulan selepas PRU. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan mengatakan bagaimanapun beliau enggan mendedahkan butiran pelan tersebut kerana masih di bawah perancangan parti. Aku tak tahulah apa yang dia mau buat sebenarnya. Tak tahulah. Sekarang sudah bulan Julai. Jadi kita ada 5 bulan lagi untuk bertindaknya UMNO sebelum diharamkan, kerana perlu membuat pemilihan
selewat-lewatnya bulan Desember sekiranya ROS menolak permohonan mereka. Namun kata Ahmad Maslan, UMNO masih mengharapkan satu keputusan positif agar pindaan yang diterima sebulat suara perwakilan parti dibenarkan oleh ROS. Sehingga kini kami masih menunggu kata putus ROS yang dikatakan akan dibuat sebelum 16 Julai ini menurut Ahmad Maslan lagi. Malah UMNO telah menyerahkan segala dokumen dan keperluan seperti yang dikehendaki oleh ROS, katanya menurut utusan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO memaklumkan ROS mempunyai masa sehingga 16 Julai untuk meluluskan pindaan perlembagaan UMNO bagi menangguhkan pemilihan parti berkenan. Pada Jun tahun lalu, UMNO dibenarkan menangguhkan pemilihan pengundiannya selama 18 bulan sehingga 29 Desember tahun ini, susulan pandemik COVID-19. Pada 15 Mei 2022 pula, Perhimpunan Agung Khas UMNO melibatkan 2.586 perwakilan dari 192 bahagian sebulan suara telah meluluskan resolusi untuk meminda perlembagaan parti. Pindaan itu membolehkan Majlis Tertinggi MT UMNO diberi dua pilihan di bawah pasal 10.6 perlembagaan UMNO. Sama ada untuk melanjutkan selama 18 bulan tempoh pemilihan parti atau dalam tempoh 6 bulan selepas PRU selesai diadakan. Keputusan pindahan itu kemudian diserahkan kepada ROS untuk disemak dan diteliti. Dengan agensi itu mempunyai tempo sehingga 60 hari untuk menerima atau mengemukakan maklum balas selainnya. 1 Julai lalu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Nazri Aziz berkata, UMNO mempunyai 6 bulan untuk mengadakan pemilihannya melainkan ROS meluluskan pindaan perlembagaan itu. Jika usaha UMNO untuk memindah perlembagaannya bagi membolehkan pemilihan dalaman diadakan selepas PRU akan datang diluluskan oleh ROS, bermakna barisan pemimpin semasa akan kekal, termasuk Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Nazri berkata penolakan ROS baru-baru ini terhadap permohonan Parti Warisan Sabah Warisan untuk menangguhkan pemilihannya menunjukkan nasib yang sama mungkin menimpa UMNO. Ini berita buruknya. Berita buruk untuk geng kluster mahkamah diketuai oleh Zahid Hamidi dan Najib. Yaitu baru-baru ini satu tren, yaitu ROS telah menolak permohonan Parti Warisan Sabah Warisan untuk menangguhkan pemilihannya, menunjukkan satu tren yang menakutkan untuk Zahid dan Najib. Menurut Undang-Undang, penggal 3 tahun MT berakhir pada Jun 2021. Yang bermakna pemilihan sepatutnya diadakan tahun lepas. Tetapi UMNO diberi tempo 18 bulan dan tarik tamat pada Desember ini. Sekarang kita minta penangguhan lagi. Jika permohonan warisan ditolak, saya tidak nampak sebab UMNO akan terkecuali, kata Nazri. Sementara itu, mengulas lanjut, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian menafikan 5 kepimpinan tertinggi UMNO masih belum duduk berbincang tarik pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU 15 meskipun ketetapan itu dikemukakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada Mac lalu. Beliau mendakwa perbincangan tersebut baru sahaja berlangsung ketika mesyuarat MT pada 24 Jun lalu. Mereka dah banyak bincang, tapi saya tidak tahu apakah butiran perbincangannya kerana saya bukan dalam kalangan 5 jawatan tertinggi parti, katanya. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.